Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr, ataupun orang yang lebih mengetahui, orang yang lebih berilmu, apabila kamu tidak mengetahui. Dalam realiti kehidupan kita sekarang ini, mungkin semua di antara kita setuju bahawa apabila kita tidak mengetahui sesuatu perkara, kita akan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Tetapi hakikatnya ataupun realitinya, benarkah sebegitu? Kerana kerap kali dalam kehidupan kita, apa yang kita perkatakan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Berapa ramai di kalangan kita yang mengaku sebagai seorang Islam, tapi amalannya tidak menggambarkan akhlaknya sebagai seorang Islam, ataupun amalannya tidak menyamai sebagai amalan seorang Islam yang sebenar. Berapa ramai di kalangan kita yang mendakwa mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, tapi amalannya kita lihat bercampur aduk dengan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Berapa ramai di kalangan orang-orang Islam kita apabila berniaga, berpolitik, bersosial dan sebagainya, melakukan perkara-perkara seperti ada tangkal azimat, pelaris dan lain-lain, sedangkan itu bertentangan dengan akidah tauhid, yang mana kita sebenarnya mengaku melalui mulut kita bahawa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, saudara-saudara sekalian, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah kita pada hari ini kita telah bertanya atau merujuk kepada orang yang lebih ahli pada tempat yang betul, atau bagaimana? Saya bagi satu contoh kepada tuan-tuan sekalian. Dalam masyarakat kita, ramai di antara kita yang mengunjungi pawang-pawang yang menggunakan kain hitam, kain kuning, kain oren dan sebagainya, menggunakan asap-asap tertentu, menggunakan tata cara yang pelik. Apabila kita melihat cara mereka lakukan itu, kita mengetahui bahawa itu bertentangan dengan akidah Islam. Kita tidak pergi kepada doktor pakar dalam bidang berkenaan, tapi kita lebih percaya kepada dukun-dukun yang tidak belajar tinggi. Kita lebih percaya kepada orang-orang yang tidak berakhlak, yang boleh diragui amal ibadah mereka. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, seorang tokoh hadis yang terkenal, telah pun menceritakan hal keadaan ini kepada kita pada satu masa ketika dahulu. Dia menceritakan bagaimana sukarnya kita pada hari ini mencari orang yang boleh mentafsir mimpi, kerana tak orang yang boleh mentafsir mimpi adalah orang yang perlu kita lihat berdasarkan kepada akhlak mereka. Tapi pada hari ini, berapa ramai di kalangan kita yang menemui ahli-ahli nujum, walaupun mereka tidak menggelarkan diri mereka sebagai ahli nujum. Ahli nujum pada zaman moden dipanggil dengan gelaran ustaz, dipanggil dengan gelaran tuan guru dan seumpamanya. Kita telah memberi gambaran yang salah terhadap akidah yang salah dan seumpamanya. Sidang hadirin mukminin, kita bukan sahaja mulut kita berbeza dengan amalan perbuatan kita, tapi kita memberi layanan yang tidak adil kepada orang yang lebih berilmu daripada kita. Kita boleh melihat masyarakat segelintir daripada masyarakat kita pada hari ini yang memperlekehkan ijazah kedoktoran PhD orang lain, sedangkan dia tidak mencapai tahap pendidikan yang tinggi. Seolah-olah dunia pada hari ini memandang hina kepada orang yang berpelajaran tinggi, tetapi memandang mulia kepada orang yang tidak berpelajaran tinggi. Kita menghina orang yang lebih berilmu daripada kita dengan mengatakan bahawa mereka memandai-mandai, dengan mengatakan bahawa mereka lebih baik daripada para ulama, sedangkan apa yang mereka lakukan ialah sekadar menegur kesilapan yang kita lakukan. Apa yang mereka lakukan sekadar untuk memperbetulkan kita supaya kita on the right track, supaya kita berada atas landasan yang betul. Kita sepatutnya berterima kasih, tuan-tuan sekalian, jikalau kita berkunjung kepada konsultan, kepada pakar perunding perubatan, kita perlu membayar beberapa ratus ringgit, kadang-kadang mencapai ribuan ringgit. Kalau kita mendapat legal opinion, professional legal opinion daripada konsultan di peringkat antarabangsa, kadang-kadang memakan sehingga 30,000 ringgit, 100,000 ringgit untuk nasihat-nasihat profesional, supaya panduan itu dapat dijadikan sebagai kayu ukur apa yang kita bakal lakukan itu betul ataupun salah. Kita ingin menjual rumah umpamanya, mendapat nasihat daripada pakar-pakar dalam bidang hartanah, kita perlu
membayar RM500, RM700, RM1,000 dan sebagainya. Tetapi apabila ada ahli-ahli agama menegur kesilapan kita tanpa sebarang bayaran, kita menempelak mereka dengan tuduhan yang jahat. Betapa ruginya sikap kita pada hari ini. Wallahu a'lam.